Alhamdulillah, 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 alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada kita sangat banyak, ya Allah. Pada pagi tadi kita bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah kita telah dibangunkan, maknanya kita hidup setelah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, ya. Alhamdulillah kita sangat-sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih kita lagi untuk berada di taman-taman syurga pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita dipayungi oleh malaikat rahmat yang sentiasa memohon keampunan kepada kita. Allahu Akbar, ya. Besarnya nikmat, besarnya ganjaran pahala yang dijanjikan untuk kita bila kita berada di taman-taman syurga. Dan Nabi kata, sesiapa yang mencari jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalan untuknya menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Memang betul lah, ya. Kita belajar pun kita tahu macam mana jalan untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang terbentang luas buat kita. Alhamdulillah, muslimin-muslimat semua, tidak lupa juga selawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarganya dan juga ke atas sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, muslimin-muslimat semua, kuliah kita pada pagi ini adalah kuliah duha anjuran muslimat surau kerja raya, yang saya rasa sahabat kita daripada sana pun dah ada. Saya nampak tadi Cik Muntadhar bagi pihak SKR punya ada bersama kita. Mek Hafsah, alhamdulillah ada. Begitu juga saya tak pasti sama ada Hajah Junaidah ada dengan kita, sebab dia banyak sikit urusannya, sebab dia menjaga suami yang tak berapa sihat, ya, muslimin-muslimat semua. Walau macam mana pun, alhamdulillah kita ditemani oleh rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang sentiasa bersama kita, iaitu kita ada, saya cakap saya dulu, kita ada Fauziah Asad, kita ada Kamkama, ya. Kita ada yang pertama tadi saya rasa Juridah, ya, Yanti, Azimah, ada Rosyatimah, saya nampak juga tadi Fatimah Ayub. Kita ada Salina, kita ada Nulia Abdul Ghaffar. Alhamdulillah, dia kata sedap lagu tu. Dan memang jadi lagu tema kita lah, ya, sejak daripada awal sampailah ke hari ini. Nampaknya ada Umi Rokiah ada, kita ada Kamkama, kita ada Nik Hamizan, kita ada Janariah Jaafar, ada Kak Inas Pang, Inazara, Siti, Fauzah ada sebut. Kita ada Jana Aziz, kita ada Masli Amira, kita ada Naimah Awang, okey. Kita ada Nur Azmah Syafi'i, kita ada Jura, kita ada Zainun Majid, kita ada Umi Khaidir. Alhamdulillah hari ini dapat bersama, Kalau tidak bekerja tu payah sikit. Alhamdulillah. Terima kasih semua, dan saya nampak ada tadi, tapi saya tak boleh tak ingat dari segi nama. Kita ada Eda, Nazam memang ada. Alhamdulillah. Orang yang admin semua ada, 3-3. Yanti ada, Nazar ada, dan
Dah ada. Okey, kita ada Fakhrul Razi saya rasa. Itu tadi yang saya tak boleh nak tu. Okey, ayah kata dia duduk depan. Alhamdulillah. Kamarujan lapor diri saya ada ya. Maznah Muhammad pun saya nampak tadi. Kalau saya tak sebut lagi, saya minta maaf banyak. Dah terlepas agaknya tadi. Minta maaf Ustazah lama tak join sebab bekerja. Okey, kita ada Zaidatul Hasmidah, lawa bunga belakang tu. Siapalah yang bagi agak-agaknya lah hari ni cubalah setting supaya tuannya nampak lah hak kita. Hak dia bagi tu. Okeylah, muslimin-muslimat seadanya lah settingnya, bukannya pandai sangat ikut selera orang tua. Okey, Hajah Junaidah ada, Fakhrul Razi Yusof. Okey, alhamdulillah kita ada Nolia Abdul Ghafar. Alhamdulillah, muslimin-muslimat semua, apa khabar? Harap semuanya sihat belaka ya. Hujung minggu bersama dengan keluarga. Sebenarnya kita ni dah berapa bulan dah dengan keluarga, betul tak? Anak tak pergi sekolah, cucu tak pergi sekolah, kan? Ayah kata comelnya, comel bunga kan? Allahu Akbar, Masya Allah ya. Okey, Pak Ustaz Asad kata cantik tu Ustazah, itulah orang perempuan. Ustaz Fakhrul Razi, orang perempuan lagu tu dia suka bunga ya. Bunga tu cantik, alhamdulillah ya. Kalau orang lelaki barangkali tak adalah bunga di hadapan ya. Kita ada Muhammad Ruzaman Hamzah yang bersama kita pada pagi ini. Alhamdulillah ya. Okey, muslimin muslimat semua, semoganya semua kita sihat belaka, ceria-ceria, khususnya orang yang berada sebelah pantai barat, iaitu berhujung minggu pada hari ini ya. Dan agak-agaknya kita insya-Allah dengan izin Allah, kata-katanya bulan 10 semua akan dibuka baliklah office. So, kurang dah sikitlah orang yang ada di rumah dan akan berada di pejabat Kita ada Becik tadi, Fatimah Ayub, alhamdulillah. Hari ini kita melihat kepada asam garam yang 45, siri yang ke-26. Betul kan? Kalau tak silap saya. Okey. Kita siri yang ke-26, asam garam yang ke-45. Alhamdulillah. Apa yang nak diceritakan pada kita di muka surat 128 pada pagi ini. Betul kan Kamal kata Okey. Iaitu pada muka surat 128, Nabi berkongsi kebimbangan dengan Zainab. Dia bimbang apa? Jom kita baca sama-sama ya. Kadang-kadang tu baca banyak kali juga pun payah juga nak faham. Sebab saya ni antara orang yang tak berapa sangat dengan kisah-kisah sejarah. Jadi saya minta maaf lah kalau saya tak boleh memberi satu tentang sejarah yang begitu detail kepada muslimin muslimat semua ya. Padahal mengaji dulu di Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam. Dan memang pun, tapi dah lama tinggal, dah pencen pun dah 10 tahun ya. Cerita-cerita tu dah tak ingat sangat. Okey, kita ada Azina, Aziz saja panggil dia. Okey Mek duduk rumah Ustazah, tak lekat di rumah. Mek duduk rumah Ustazah, tak lekat di rumah. Betul. Kalaulah ya. Kalau dah buka semua, masjid surau dah buka, memanglah betul lah Mek kata tak lekat di rumah. Tapi insya-Allah kita doakan mudah-mudahan sahabat kita Yanti sihat. Bila dibawa saya pergi mana-mana, dia akan terus bawa untuk live ceramah saya untuk di mana-mana lah, insya-Allah boleh lihat di mana-mana. Tapi bagi muslimin-muslimat yang bekerja tentulah mungkin tak ada masa untuk melihat, tapi tak apa, tengok ulangan pun tak apa. Kita ada Zaitun Taimain. Ini lagilah orang yang dah orang yang dah pencen Zaitun. Okey, Nabi berkongsi kebimbangan dengan Zainab. Apa dia? Anib ini Shihabin an Urwata bin Zubair anna Zainab binti Abi Salamah haddathahu an Ummi Habibah binti Abi Sufyan an Zainab binti Jahshi radhiyallahu anhunna anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'a yaqulu la ilaha illallah wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba futihal yawma min radmi ya'juja wa ma'juja mithlu hazihi wa halaqa
biisba'ihi al-ihami wallati taliha. Qalat Zainabu bintu Jahshi faqultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun. Qala na'am idza kasural khabas. Ya. Hadis ini menceritakan daripada Ibu Sihab daripada Urwah bin Zubair bahawa Zainab binti Abu Salamah menceritakan kepadanya daripada Ummu Habibah iaitu binti Abu Sufyan daripada Zainab binti Jahshi bahawa suatu hari Nabi menemuinya dalam keadaan gemetar sambil bersabda. Maknanya diceritakan betul Nabi berkongsi kebimbangan dengan Zainab iaitu di mana diceritakan hadis ini ialah daripada Urwah bin Zubair bahawa Zainab binti Jahshi Abu Salamah menceritakan kepadanya daripada Ummu Habibah binti Abu Sufyan daripada Zainab binti Jahshi bahawa suatu hari Nabi menemuinya dalam keadaan gemetar sambil bersabda. Yang Nabi kata, yaqula la ilaha illallah wailun lil arabi min syarrin qad iqtarabi. La ilaha illallah, celakalah bangsa Arab kerana keburukan semakin hampir. Hari ini Nabi kata apa? Butihal yauma min radmi ya'juja wa ma'juja mithlu hazihi. Maknanya Nabi kata hari ini terbuka sedikit benteng Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini ibu jari, surah tunjuk sebesar ibu jari terbuka, benteng yang menghalang daripada Ya'juj dan Ma'juj ni keluar. Muslimat semua, maknanya kalau dia keluar berarti kita dah dekat nak kiamat lah, muslimat semua, sekarang pun kemungkinan dia dah hampir-hampir lah, Okay, kita ada Junaidah Abdul Kahar, Rani Idris, tak silap saya Juridah ada tadi, Hai Rani, Hajah Nani, Rani Idris, tu kadang-kadang tengok tapi tak ingat, Jadi nak cerita pada kita tentang perkara berkaitan dengan Ya'juj wa Ma'juj ini, di mana Nabi kata pada masa Nabi tu dia kata sebesar ini dah. Nabi buat tunjuk isyarat. Isyarat apa? Dia isyarat macam mana? Wa halaqa bi isba'ihi al-ibhami wallati taliha. Maknanya sebesar baginda bentuk bulat dengan ibu jari dan selepasnya. Bentuk bulat, makna dah terbuka, Ya'juj wa Ma'juj yang telah dikurung, muslimin-muslimat semua dah terbuka sikit dah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya kiamat ni dah sangat dekat. Betul tak muslimin-muslimat semua? Apa yang disebut kenapa tanda-tanda kiamat tu dah dekat? Kenapa diceritakan Ya'juj dan Ma'juj ni dia punya dah terbuka benteng dia dah satu sebesar bulatan ini, sebab Zainab Jahshi berkata, aku bertanya wahai Rasulullah, adakah kita tetap akan binasa sedangkan masih ada antara kita orang baik-baik? Mana Zainab ni tanya kepada Rasulullah SAW, adakah akan berlaku pada kita? Sebab kita ni ramai orang baik-baik. Macam itulah. Apa jawab baginda? Qala na'am idza kasral khabasu. Baginda menjawab, ya, jika keburukan bermahrajalela. Riwayat Al-Bukhari. Maknanya muslim-muslimat semua, kalaulah keburukan, kejahatan, maksiat bermahrajalela, makna tanda dah dekat dah hari kiamat, Dan kita pun selalu melihat perkara-perkara yang berlaku, Banyak dengan perangai-perangai kedurhakaan, maksiat yang dilakukan oleh manusia, muslimin-muslimat semua. Jadi itu tanda-tanda hampir nak kiamat. Kata Umi, kiamat dah hampir sangat. Ada Sairah Abdul Rahman, kiamat dah hampir dah. Mana kalau zaman Nabi kata dah terbuka macam tu, dan zaman kita barangkali dah lagilah, dah terlepas ke tidak ni. Yang tu saya tak berani nak kata, muslimin-muslimat semua. Sebab
Kisah Ya'juj wa Ma'juj ini kalau kita baca dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi yang kita baca setiap malam Jumaat, kadang-kadang baca habis, kadang-kadang tak habis, kadang-kadang tu ialah, kita ada Siti Atikah, kita ada Fazihatun, kadang-kadang habis, kadang-kadang tak habis, mengantuk. Allahu Akbar. Kalau ingatkan nak kiamat ni, Mama Yah kata banyak dah dapat ditengok tentang maksiat berlaku, kedurhakaan pada Allah SWT berlaku muslimin-muslimat semua. Tak dapat dah lagi untuk nak dikawal, maksudnya begitulah keadaan muslimin-muslimat semua, Kita ada Rahimah Usman, kita ada Faridah Yahya, okey, Siti Atikah, okey, muslimin-muslimat semua. Sebab bila maksiat tu bermajalela, maka itulah tanda dekat dah nak kiamat muslimin-muslimat. Kalau zaman Nabi 1423 tahun, 1443, berapa lama dah, sampailah sekarang ini. Azinah kata baca 10 pertama surah Al-Kahfi, baca 10 pertama di akhir, penghujung surah Al-Kahfi. Tapi cantiknya bacalah pun habis, kan? Bila nak pun habis tu? Agak lah. Habislah. Tak boleh habis semua pun. Baca separuh daripada 110 ayat. Baca 50 ayat. Ataupun 60 ayat, kan? Dah selesai tanggungjawab kita. Maknanya termasuk golongan orang yang ingat Al-Quran. Tapi kalau baca 10 baru 20. Betul tak? Muslimat semua, Bacalah. Sebabnya dalam tu diceritakan secara detail. Khususnya pada ayat 83 dalam surah Al-Kahfi sampai habis, cerita bagaimana Zulkarnain menceritakan apa keadaan-keadaan yang berlaku itu. Sangat menarik cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran, kan? Kalau kita baca surah Yusuf, surah Nuh, surah Ibrahim, semuanya sangat menarik. Apa kata Azinah? Tak sempat baca. Betul bonda, baca pun habis. Baca pun habis, orang Kelantan kata. Kalau tak habis malam tu, sambunglah esok hari Jumaat tu, tak ada masalah, Bacalah, insya-Allah. Saya pun gitu juga, dah tak boleh sangat 10 awal 10 akhir, tapi tak boleh amal sangatlah, Bila nak habis surah Al-Kahfi yang hanya ada 110 ayat, Yasin 83 ayat. Kita boleh baca 2 kali 1 hari, kan? Tapi kalau surah Al-Kahfi nak habiskan malam Jumaat pun rasa susah. Itu saya cakap, bukannya saya kata pada muslimin-muslimat semua, tapi mungkin pada saya, muslimin-muslimat semua, Jadi bacalah pun habis. Sebab kita tak banyak masa, suntuk sangat, Kita sekarang ni bukan merangkak, bukan berjalan, bahkan telah kena berlari dah untuk kejar. Sebab saya lah, dah berada di penghujung sebenarnya, Satu kali kita tarik nafas, bermakna satu dah kekurangan yang ada pada kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, Okey, bukan nak cerita hal itu muslimin-muslimat semua. Cuma dalam surah Al-Kahfi itulah terdapat cerita ataupun kisah yang berkaitan dengan Ya'juj wa Ma'juj. Maknanya bukan omong kosong. Cerita yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada melalui Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu tanya apa dah. Betul ke ada Ya'juj wa Ma'juj? Jangan tanya. Sebab sudah ada dalam Al-Quran. Tak percaya Al-Quran, kufur kita. Jangan buat main, betul tak? Jangan kata, ya ke? Betul ke ada Ya'juj wa Ma'juj ni? Macam tak ada. Kalau kata Ya'juj wa Ma'juj tak ada lagi, itu cerita lain. Itu tak salah. Tapi kalau kita kata Ya'juj wa Ma'juj ni tak ada, Al-Quran telah menjelaskan kepada kita dalam surah Al-Kahfi, dan juga dalam surah-surah yang lain. Maknanya insya-Allah, makna baca terakhir ayat setiap malam Jumaat separuh, ataupun separuh hari Jumaat separuh. Betul, itulah, makna tiap-tiap malam 10 pertama, 10 terakhir. Tapi malam Jumaat baca semua, ataupun baca separuh, hari Jumaat tu baca habis, kan? Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita orang awam ni hanya duk fikir pahala aja, Tapi kalau golongan-golongan para ahli para sufi, dia tak kira pahala dah. Dia buat ni
kerana Allah semata-mata. Kita ni buat kerana pahala. Tanya, berapa dapat? Kan? Kalau baca Quran, dapat pahala apa? Kalau baca surah ni, pahala apa? Jadi, kalau boleh lah. Kalau boleh lah. Maknanya, tak ada nak tanya pahala dah. Kan? Baca aja. Kalau bila sampai ke tahap itu, ya, muslimat semua. Sebab tu, bila ditanya kepada Rabi'atul Adawiyah, Rabi'atul kata, dia beribadat bukan kerana mengharapkan syurga Allah SWT. Tapi kerana itu adalah perintah Allah SWT. Jadi, bila orang ikut perintah Allah, pastilah masuk syurga. Tapi nak ceritanya, tahap ahli sufi ini begitu. Kita ni, kenapa? Nak masuk syurga kena gini. Itu pun dipujuk, dia belai macam tu pun. Dia tak kisah pun ada muslimat semua. Ya? Okey. Jadi, hadis ini menceritakan perkara yang berkaitan dengan sudah, maknanya terbuka sudah benteng Ya'juj wa Ma'juj. Dan bila ditanya kenapa? Sebab banyak sangat dah bermahjalela berlaku di muka bumi ini. Bukan di negara kita saja muslimat. Bukan sahaja di negara-negara barat, itu of course lah. Ya, confirm dah mereka ini. Ya. Tapi kita orang awam tak sampai tahap ahli sufi. Betul Umi. Kalau nak sampai memang tamat lagi lah. Tapi kalau tengok negara-negara Arab lah pun lebih kurang lah muslimat semua. Ya. Kita pergi Mekah, Madinah, barangkali kita tak perasan sangat dalam lingkungan itu. Tapi di Jeddah, Allahu Akbar, ya, muslimat semua. Tak perlu nak ceritalah, tapi bila kita terdapat video-video tentang di sana, saya tidak nafikan muslimat semua. Ya, macam saya pernah sebut juga 2 minggu lepas tentang tattoo, 2 minggu lepas tentang tattoo, di mana saya kata anak murid saya, dia kerja sebagai staff nurse di Jeddah, di hospital Jeddah. Dia menceritakan bagaimana orang Arab ni, tak kisahlah Arab macam mana, tapi orang perempuan Arab bertatu perkara biasa. Cuma dia bertatu di badan. So, untuk suami, dia kata. Sedangkan tatu tu apa? Itulah Al-Quran. Kalau kita Al-Quran sebagai panduan. Kalau bagi syaitan, tatu itulah sebagai panduan buat dia muslimat. Jadi bila ditanya, dia jawab macam itulah untuk suami. Kenapa buat? Untuk suami. Dan mereka ubah sebahagian besar yang ada pada diri dia. Mulut ubah, hidung ubah, mata ubah, hak bawah ubah belaka. Hatta yang wanita berusia 70 tahun pun ada ustazah yang buat operation supaya kelihatan lebih cantik. Ya. Allahu Akbar. Tak payahlah ambil deh. Cukuplah dengan apa yang ada. Dah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah nampak kedut tu. Ingatlah sikit Allah. Bila tengok dekat cermin, Allah ada kedut dah aku ni. Betul tak Radiah Syarif? Tak apa. Tak ada Aznita. Mana nak ceritanya? Kalau tidak kita lupa. Daratan orang tua kata dah. Jadi tak apalah muslimat. Okey. Hadis asam garam yang ke-46, dia kata Rasulullah buntu, Ummu Salamah juga buntu. Okey. Dia kata apa? Qala Az-Zuhri qala Umaru fa amiltu lidzalika a'mala. Qala falamma faragha min qadiyatil kitab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi qumu fanharu thumma liku. Qala fawallahi ma qama minhum rajulun hatta qala dhalika thalatha marrat. Falamma lam yakum minhum ahadun dakhala ala Ummi Salamah fazakara laha ma laqiya minan nas. Nak cerita ya. Az-Zuhri berkata bahawa Umar berkata, kerana tindakanku itu maka aku melakukan beberapa amalan sebagai penebus. Setelah selesai menulis perjanjian, Rasulullah pun mengarahkan para sahabat baginda bangkit pergi sembelih kurban, selepas itu bercukur. Dia masih lagi kisah yang sebelum ini ya, muslimat. Mana Rasulullah SAW bila dia pergi menunaikan haji, kan kita tahu dia diceritakan pada kita, Rasulullah ni dia bawa dan sahabat-sahabat bawa binatang ternakan daripada Madinah ya. Bayangkan macam mana
Apa Mek kata? Duk dengar atas. Tak larat nak bangun duk letih ya. Tak apa Mek, sabar banyak-banyak. Mudah-mudahan insya-Allah Allah beri kesembuhan kepada kita Mek ya. Maria Muhammad. Saya teringat sore Mek, masa ya, saya teringat sahabat saya semalam daripada Hospital Kubang Kerian. Umur dia dah 70 tahun tau. Tapi dia masih dipanggil kerja. Dia bekerja. Dia dah pencen dah hampir, masa tu dia pencen 10 tahun, 10 tahun dan dia dipanggil kerja balik di dalam kontrak ya, setahun ke setahun. Dia kerja 70 tahun dia. Sampai 70 tahun dia kata, Ustazah, bulan 2 ni cukup 70 tahun saya, dia kata. Saya nak cerita ni kata-kata daripada seorang doktor tu. Saya nak ambil ni. Nak kait dengan Mek tu, tak sihat tu. Mek, apa kata dia? Bila dia pergi jumpa doktor nak gini-ni. Yalah orang kerja hospital Kubang Kerian kan, dia boleh apa saja nak dapat, nak buat apa-apa semua boleh mudah lah ya. Sebab free dan utama orang yang berada di situ ya, muslim-muslimat semua. Dia kata bila dia jumpa doktor, saya ni doktor sakit sini, dia kata. Awak ingat awak nak duduk 120 tahun, dia kata. Padan dia tu dengan 70 tahun tu. Kan? Saya ambil ayat dia tu, saya merenung. Kita ni bukan nak duduk lama sebenarnya. Apa yang kita duduk susah sangat. Sakit sikit-sikit bagilah. Sorry Mek, saya tak kata ke Mek. Tidak ya. Azizat, kuatnya dia umur 70 tahun. Kecil lagi, yes. Dia jalan laju. Orang kerja hospital mana jalan tak laju kan? Jalan laju. Ya Allah. Pakai kasut ada tumit tu. Dia jalan. Saya ya Allah. Dia lebih kuat banyak menggunakan tenaga daripada bercakap. Masya Allah, muslimat semua. Saya sangat nilai ya. Dia memang sihat. Cuma dia kata, adalah kebas-kebas 2 jari ni, dia operation supaya tak kebas, supaya ada urat-urat tu tak ada yang sangkut. Sampai macam tu sekali dia orang kerja ni boleh buat. Boleh operation. Jadi bila dia jumpa doktor lagi, doktor specialist kata, terpakar kata, kita ni nak hidup berapa tahun lagi rasa-rasa. Sampai semua tak boleh rasa sakit langsung. Betul tak Umi? Ya? Betul tak Ayah? Ya? Tak apa. Bagi saya sampaikan. Apa yang dimaksudkan kita nak hidup 120 tahun ke? Kalau dah 70 tahun tu Allah beri kita sihat, alhamdulillah. Syukur sangat-sangat. Doktor tu nak kata gitu kat dia. Dia cerita kat saya senyum. Tak nak kata kat dia pun tidak. Tapi dia seorang yang sangat baik. Ya? Sangat baik. Sebab dia baik sangat tu barangkali. Allahu Akbar, bukan barangkali lah. Memang Allah juga balas kepada dia dengan 1000 kebaikan buat dia muslimat semua. Masya Allah. Ya? Dia suka bantu orang. Ya? Gitulah nak cerita. Saya kata saya ni kalau tak ada dia di sana, saya dah tak tahu nak pergi dah Hospital Kubang Kerian. Sebab saya memang ambil ubat Hospital Kubang Kerian tau. 3 bulan sekali saya balik untuk dapat rawatan dengan hospital pakar di sana. Ya. Tapi ni tak boleh balik lama dah ni. Dekat dengan setahun dah tak boleh balik ni. Terpaksalah. Kata minta tolong dia lah. Hantar ubat cukup bulan saya telefon. Okey. Macam itulah. Sangat baik. Ya. Tapi bukan saya nak cerita apa lain selain daripada itu. Saya nak cerita. Doktor tanya kita nak hidup berapa lama. Yang sampai sakit sikit pun tak boleh nak. Orang Kelantan kata tak boleh nak. Gitulah. Betul tak Fatimah Ayub. Cerita gitu. Sorry. Sorry Mek. Saya bukan nak kata Mek tak sabar. Tidak. Kita ni sakit. Tapi tak apalah dengan usia kita ni Mek. Alhamdulillah dah. Radiah Syarif kata obat pos ke Ustazah? Betul. Dia pos. Obat memang dia pos. Tiap-tiap bulan. Saya tanya dah pos. Dah pos dia kata. Bakal esok Ustazah terima kod. Dia kata. Al-Afsah Mek kata. Alhamdulillah Allah beri dia sihat. Alhamdulillah. Dah 70 tahun. Dah masuk 70 dah. Tapi ya Allah. Cakap laju. Bekerja laju. Berjalan laju. Masya Allah. Tabarakallah. Saya kagum. Sebab tu Hospital Kubang Kerian panggil dia balik. Sebab dia sihat. Berbanding dengan orang lain yang pencen. Tak ni sebab Hospital Kubang Kerian dia ada bahagian swasta. Jadi dia yang menguruskan bahagian-bahagian itulah ya. Alhamdulillah ya. Okey, Zanisha kata redha dengan ketentuan Allah bagi kesembuhan. Alhamdulillah. Allahu Akbar ya. Okey, muslimat sorry ya. Saya bercerita benda tu tapi saya nak sampaikan mesej saya
Ya, maknanya syukur. Allah beri kita setakat ini, kita sehat. Alhamdulillah. Kan? Jangan duk banyak mengunyuk lah. Ya, yang kata setiap kita diuji berbeza-beza. Itulah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sama, doktor tak payah cari, tak payah belajar banyak dah. Kan? Semua orang sakit dia ni, mari ini je, ini ubat, tak ada ubat lain. Saya apa-apa pun ini aja ubat. Tapi bila penyakit berbagai-bagai, maka doktor kena buat ujian, kena buat apa? Buat research, cari jawapan. Contohnya sekarang ni COVID, sebelum ni tak ada. So masing-masing berusaha. Itulah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, menguji setiap hamba-Nya tidak sama, berbeza, sakit pun tidak sama. Itulah muslimat supaya hamba-hamba ni akan berusaha cari jalan macam mana, insya-Allah. Sebab tu sekarang ni saya jumpa doktor pakar yang biasa saya pergi, dia kata, ustazah, dia kata kuman lah ni cerdik, bukan macam kuman dulu. Saya kata, pasal apa doktor kata cerdik? Dia masuk sekolah ke? Saya tanya dah. Dia kata dia masuk universiti juga kuman ni. Sebab itu dia kata dulu kalau kita berbuah ubat kuman ni akan lari pecah. Sekarang ni bila kita bagi ubat, masuk ubat, dalam tempat ubat tu dia tak boleh masuk, dia kata. Tapi dia stay masih ada. Tempat ubat dia tak masuk, tapi hak lain-lain dia boleh pergi. Maknanya dia cerdik. Dia cerdik, dia ada ilmu. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala bagi supaya hamba-hamba kita yang nama manusia ni akan berusaha mengkaji tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu mana setiap penyakit pasti ada ubatnya. Mana carilah. Siapa nak cari kerja macam tu? Doktor lah, muslimat semua. Kalau ustaz nak cari kerja tu, tak ada kerja pula ustaz, kerja lain dah. Aku memang masuk universiti. Betul Umi? Okey. Sebab tu kadang-kadang bila tak jumpa penyakit, alhamdulillah Allah beri. Okey. Demi Allah, maknanya Rasulullah ni nak balik bagi cerita kepada Ummu Salamah yang sahabat dia ni tak dengar dia suruh. Demi Allah tidak ada seorang pun yang bangkit sehingga 3 kali Nabi sebut. Setelah tidak ada seorang pun yang bangkit, Nabi pun masuk menemui Ummu Salamah baginda mengadu tentang sikap para sahabat. Kita ada one. Okey, ayah, setiap penyakit ada ubatnya. InsyaAllah kita kena ikhtiar. Melainkan mati yang tak ada ubat. Itu. Okey, jadi maknanya Rasulullah masuk jumpa dengan Ummu Salamah. Nak tanya kenapa sahabat-sahabat dia ni tak ikut perintah dia. Dia suruh apa? Dia suruh sembelih binatang tu dan lepas tu barulah kita bertahlul. Sebab ceritanya masih lagi cerita yang berkaitan dengan Rasulullah pergi haji bersama para sahabat dan dengan para isteri dia. Dah selesai semua sekali. So, sembelih binatang, korban, selepas itu bercukur. Tapi para sahabat ni tak ada siapa yang bangkit. Jadi Rasulullah pergi mengadu kepada isterinya Ummu Salamah. Dia kata apa? Dia kata apa? Faqala Ummu Salamah, Ummu Salamah jawab, ya Nabi Allah, atuhibbu zalik? Ukhruj thumma la tukallimu ahadan minhum kalimatan hatta tanhara budnaka wa tad'u halikaka fayahlikaka. Payah sikit. Ayat yang kita jarang jumpa, Okey. Lantas Ummu Salamah berkata, wahai Nabi Allah, adakah awak mahu supaya mereka melakukannya? Ummu Salamah tanya, nak ke mereka para sahabat ni melakukan apa yang disuruh? Wahai Nabi Allah, adakah awak mahu supaya mereka melakukannya? Jika begitu keluarlah. Jangan bercakap sepatah apa pun dengan sesiapa sehingga awak sendiri sembelih haiwan korban. Selepas itu awak panggil tukang cukur untuk mencukur rambut. Maknanya keluar sembelih binatang korban, pada itu bertahlul. Maknanya jangan cakap apa. Itu pandangannya diberikan oleh Ummu Salamah. Betul kadang-kadang kita diam ni orang lebih faham daripada kita bercakap. Betul kan? Kita ni banyak bercakap. Cuba diam. Anak-anak tegur tak dengar, kita diam. Duduk di meja makan contohlah. Kadang-kadang dia duduk bergaduh di meja makan dengan adik-adik dia tu.
Kita diam je. Kita cakap diam, dia tak diam. Kita pun diam. Mak, jangan jawab. Kan? Apa akan jadi? Dia pun akan dia akan apalah, betul tak? Dia akan buat apa yang kita suruh dan dia tinggal apa yang kita larang tadi tu. Dengan kita diam. Sebab kita ni kadang banyak bercakap. Tu kadang-kadang. Jadi, kita boleh ambil daripada sini, maknanya diam tu juga ada memberi kebaikan. Jadi, siapa yang cakap gitu? Ummu Salamah. Keluarlah. Kalau nak buat juga, keluar. Dan kamu jangan cakap apa-apa sehingga selesai. Selesai apa? Korban. Dan satu lagi, bercukur rambut. Maka Nabi pun keluar, baginda tidak bercakap dengan sesiapa pun sehingga selesai semua itu. Baginda sembelih sendiri unta korban. Kemudian panggil tukang cukur dan bercukur kepala baginda. Mungkin kita kata siapalah yang tukang perebah unta sebesar itu ya. Kalau kita lembu pun 4-5 orang nak sembelih pun kena pegang. Apatah lagi unta ya. Itu Allahuakbar, tak payahlah kita tanya sampai ke situ ya. Sebab itu tak penting sangat pun. Tapi nak ceritanya, Nabi mendengar nasihat, pandangan daripada isterinya. Nak cerita gitu. So, para suami yang berada di luar sana, ya, ada masanya memang kita kena dengar lah kalau isteri cakap apa. Ada masanya benda tu baik, betul kan? Dan kadang-kadang doa isteri juga dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Zanisha? Dulu banyak cakap, setelah pas kahwin diam terus. Dah, sebab rasa insaf sangat. Mati macam rasa hidup semula. Betul Zan, Allahu Akbar. Itulah hikmahnya bila Allah uji kita dengan kesakitan, dengan apa sajalah malapetaka dan sebagainya. Resultnya kita dapat ialah sedar rasa insaf. Bukanlah nak kata ke Zanisha saja, orang lain pun termasuk saya pun sama. Sebab tu setiap apa berlaku kita akan ingat. Dan kita akan cari dia apa salah silap kita. So kita praktikkan. Lebih lagi di usia kita yang dah 40 ke atas. Kalau saya kata 60-70 mungkin tak ramai di hadapan saya. Yang ada saya rasa Umi Fatimah, dia nak masuk 70 tahun. Dia ada bersama dengan kita, iaitu 72 tahun. Yang lain-lain saya tak pasti berapa umur. Tapi nak ceritanya, orang yang umur 50 tahun, 40 tahun ke atas, sepatutnya sudah ada kesedaran diri. Allah ada beri kat kita kesedaran diri kepada kita supaya untuk berubah. Minat kepada perkara-perkara yang baik. Itulah orang di usia itu. Tapi kalau di usia yang 60 pun masih duk macam orang muda. Yelah, bukanlah kata orang muda saja yang tak baik nak. Tapi kalau perangai macam orang muda, Allahu Akbar. Kadang-kadang mungkin ada sebab. Saya ingat ada anak buik saya lah yang dah lama khusus kahwin dengan saya. Jumpa dalam buku catatan nombor telefon Ustazah. Cerita masalah mak mertua dia yang baru kematian ayah, suami. Jadi, dia diuji oleh Allah dengan bercinta dengan seorang warga Indon yang rasa mari buat rumah aja masa tu dah. Tapi dia bercinta ni pada masa dalam keadaan edah. Tak habis lagi. Tak sampai sebulan lagi meninggal. Dia tanya macam mana nak buat Ustazah. Saya tak pandai benda-benda macam ni, saya kata. Tapi, nantilah saya tanya seorang. Bila saya tanya, dia kata, ini mungkin boleh kita ambil jugalah muslimat semua. Dia beritahu kat saya, Ustazah, mintalah kalau boleh dia tu sendiri baca Fatihah. Lepas tu, kalau dia tak nak baca, anak-anak, banyakkan baca Al-Fatihah dengan niat supaya Allah angkatkan apa yang tak elok ada pada mak dia. Dan baca Fatihah juga untuk lelaki yang dia nak tu. Supaya dia menjauhi daripada mak dia. Sebab dalam edah ni, duk bercinta bukan main lagi. Dengan telefon tu masuk sampai dalam tandas, Ustazah, mak mertua saya. Sorry lah muslimat semua. Tapi maknanya, ada benda lain, ada gangguan. Kalau tidak ada gangguan, berkali mak dia tidak macam tu. Jadi saya kata kat dia, gitulah. Saya kata, yang saya boleh cakap begitulah. Tolong, pakat adik-beradik, ipar-ipar, tolong banyak baca Al-Fatihah untuk mak. Doakan. InsyaAllah. Dan semua dah dengar, baca Fatihah ini boleh menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam. Yang kat luar tu, itu doktor boleh ubat.
Mek kata mungkin ada kena sihir. Mungkinlah. Dan memang yang cerita kat saya tu pun, dia kata dia ada ustazah. Ya. Tapi apa pun, kalau kita buat macam mana pun, benda tu masa kita buat, dia larilah sekejap. Lepas tu dia datang balik. Jadi, selain daripada kita usahakan yang sepatutnya, so, hak anak dia ni, menantu dia ni kena buat. Saya kata, saya telefon kepada yang punya diri, saya kata inilah nasihat yang diberi pada saya. Kena banyak-banyak baca Fatihah bagi anak-anak. Ya? Dan menantu pun sama. Baca doa, minta doa dengan Allah. Banyak solat hajat, banyak solat taubat. Walaupun salah tu nampak mak dia sekarang, tapi sebenarnya yang merasai penderitaan itu, anak pun susah hati, menantu susah hati. Padahal mak tu menderita tu masalah dia seorang, betul tak? Tapi sebenarnya dideritai oleh seluruh ahli keluarga. So, ujian Allah sangat besar. Sangat besar. Semalu ke jiran-jiran ustazah, mak saya tak boleh nak ceritalah dengan video yang tengok, dengan bercakap. Allahu Akbar. Macam lebih pada orang muda lah. Orang muda pun tak macam tu kot. Okey. Muslimat semua. Lagi, maknanya ada masa suami kena dengar nasihat daripada isteri. Betul lah. Tapi saya pun jarang juga menasihat suami saya. Nanti dia gelar kat saya. Yelah, awak tu kat ustazah. Tahu tak gelar kan? Nanti dia gelar kat saya. Saya pun tak nak cakap macam tu. Betul tak? Sebab kita ustazah di luar tu okey lah. Di rumah tak payahlah jadi ustazah dah. Betul tak? Tak payahlah apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak nasihat. Tak payahlah. Saya banyak diam bila di rumah saya cakap. Tapi kalau ada rasa saya nak nasihat, saya akan nasihat. Rupanya nasihat saya pun dia dengar juga. Alhamdulillah. Mana nak ceritanya? Nasihat menasihati dalam kehidupan bersama suami isteri itu adalah sesuatu perkara yang tak boleh elak. Jangan rasa suami boleh nasihat, isteri tak boleh nasihat. Tak ada macam tu. Dalam kisah Nabi Muhammad SAW, maknanya Nabi mendengar pandangan yang disarankan oleh Ummu Salamah. Bila Nabi buat macam tu, maka Nabi pun keluar, baginda tidak bercakap dengan sesiapa pun sehingga selesai semua itu. Baginda sembelih sendiri untuk korban, kemudian panggil tukang cukur dan mencukur kepala baginda. Sebaik sahaja para sahabat melihat hal itu, lantas mereka bangkit dan melakukan sembelihan. Kemudian mereka mencukur kepala sesama sendiri. Sehingga ada yang hampir membunuh saudaranya yang cara tidak sengaja kerana kesedihan. Kesedihan di atas peristiwa inilah, betul tak? Sebab tak sepatutnya lah degil macam tu. Tak sepatutnya. Sebab ni para sahabat yang pergi bersama kan. Tak sepatutnya. Tapi bila melihat keadaan itu, terasa sangat sedih dan sayu. Tak sepatutnya. Sebab sahabat-sahabat ini sangat patuh kepada apa yang Nabi cakap. Mereka akan ikut. Kita ni apa Nabi cakap? Ikut tak? Sebab kita tak bersama Nabi. Tapi tidak ada reason untuk kita katakan kita tak boleh tak ikut, tak boleh apa ni, tak payah ikut Rasulullah. Sebab semuanya dah ada buat kita kan, muslimat semua. Para sahabat dia akan ikut. Bila dia tak ikut, dia rasa macam salah sangat-sangat muslimat semua. Tapi kita banyak tak ikut kan? Banyak tak ikut. Hak larangan tu kadang-kadang buat juga, hak suruh dia, sunnah-sunnah Nabi. Kita buat, ada kita tak buat kan? Okay, ada kita Dayana nama. Kalau salah minta maaf. Okay, Kasih kata suami selalu ego. Ya, betul. Tapi kadang ego, bini pun ego juga. Kadang-kadang tu ya. Mudah-mudahanlah ya. Cerita kehidupan Rasulullah SAW ini boleh menjadi panduan buat kita. Baik isteri maupun di pihak sebelah suami. Ya, sebab kita tidak ada jalan lain dah. Ya. Sebab kita ni tak boleh lagi daripada hidup nasihat menasihati. Apa Allah kata? Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Itu aja orang yang tak rugi ya. Rabi Abu Bakar kata memang ada suami yang ego. Betul. Linda, maknanya dia kata aku tak nak dengar cakap engkau. Kan? Kau cakap apa pun aku tak nak dengar. Kau kena dengar cakap aku. Ada juga macam tu ya. Okey, kita ada Ruby, kita ada Zainab Abdul Rahman. Allah Akbar, umur dah masuk senja ni.
terlebih sensitif lah Ustazah. Cakap terlebih sikit je dah terasa. Tak apalah, sama-sama terasa kan? Kadang-kadang kita rasa dia terasa, tapi kita pun terasa juga. Ada side mahizan. Okey. Tidak semua bonda, tak semua. Hamidah Mansur kata, kita isteri ni semuanya mengalah. Alhamdulillah. Tak apa. Mengalah bukan berarti kita kalah. Ingat yang tu. Kita ni bila nak mengalah, kita rasa apa? Mengalah sebab kalah lah tu. Sebab salah lah tu. Kan? Sebab kalah, sebab salah. Itu yang kita tak nak tu. Sebab kita tak salah. Buat apa kita nak mengalah? Padahalnya, mengalah bukan bermakna kita kalah. Betul tak? Apa kata Mama Yah Hashim tadi? Qasih kata, dah senja. Dengar je. Tak boleh komen. Suara hilang. Oh, Nolia tak boleh komen. Tak apa. Tak apa. Okey. Nabi cakna anak-anak Ummu Salamah. Kan Ummu Salamah tu, bila setelah kahwin dengan dia dah ada anak. Muslim-muslimat semua. Jadi, para suami bila berkahwin dengan orang yang bercerai, janda ataupun orang yang kematian suami, kita panggil balu. Lalu dia ada anak, tak apa, kita ambil berat. Tak bagi banyak, kita bagi sikit kepada mereka. Okey, terasa kita, dia tak nampak kan? Terasa kita, dia tak nampak kan? Saya tak faham tu. Tak apa. Hilang suara. Nulia kata, sebab kalau komen, hilang suara. Macam Ida juga. Ida kata, kalau komen, hilang suara. Dia sediam, tak apa. Diam. Sebagaimana Ummi Salamah ajar Rasulullah. Hari ni, yang hadis yang 47 ni, asam garam 47, iaitu Nabi cakna anak-anak Ummu Salamah. An Zainab binti Ummi Salamah, an Ummi Salamah qalat, qultu ya Rasulullah, ilayya ajrun an unfiqa ala bani Abi Salamah, innama hum baniya. Faqala anfiqi alaihim falaki ajrun ma anfaqti alaihim. Daripada Zainab bin Ummu Salamah, bahawa Ummu Salamah berkata, ibu pernah bertanya, wahai Rasulullah, adakah saya akan dapat pahala juga jika saya menafkahkan harta untuk anak-anak Abu Salamah? Padahal mereka memang anak-anak saya. Maknanya Ummu Salamah tanya, ibu Ummu Salamah pernah bertanya, wahai Rasulullah, adakah saya akan dapat pahala jika saya menafkahkan harta untuk anak-anak Abu Salamah? Maknanya dia maknanya seolah macam, yalah, anak kita yang kita kata bila kita bagi nafkah tu, adakah kita ni kata anak-anak, padahal mereka memang anak-anak saya. Maknanya anak kita nafkah, adakah itu dia anggap kita dapat pahala ke tidak? Macam itulah Allah nak cakap payahnya. Maknanya anak kita belanjakan. Adakah kita dapat pahala? Sebab kita tu tanggungjawab kita sebagai seorang suami kan. Beri nafkah untuk isteri, beri nafkah untuk anak-anak, beri nafkah untuk mak bapak yang miskin. Jadi kalau kita bagi ni, dapat pahala tak? Habis kata dapat. Maknanya walaupun itu adalah tanggungjawab kita, kita dapat. Sen yang kita keluarkan untuk anak-anak kita makan, bini kita makan, kita akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sangat besar sebenarnya. Kalau 1 dibalas dengan 10, kalau 10 dibalas dengan 100, Masya Allah, kita muslimin-muslimat. Sebab tu, janganlah kedekut, wahai para suami, para isteri. Bila kita belanjakan duit kita, anggaplah itu adalah sebagai satu sedekah. Bila sebut sedekah, kita akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan, insya Allah. Bayangkan, ayah suami pahala dia banyak, dia tanggung sara kita kan. Tu pun merajuk lagi. Tak katakan ayahnya saja gurau-gurau, opah, kam-kamal. Maknanya, apa yang dia belanja tu semua, setiap sen ada pahala. Walaupun itu isteri dia. Walaupun itu anak-anak dia. Tapi Nabi kata dapat pahala walaupun kita berbelanja untuk anak kita. Itu dah dapat pahala. Sebab itu muslimin-muslimat semua. Dahulukan ahli keluarga dulu. Bila nak beri nafkah, dahulukan keluarga kita dulu.
Makan tak makan keluarga kita. Pakaian dia tak bertukar setahun sekali. Betul tak? Itu kita utamakan keluarga kita dulu. Lepas tu keluarga kita yang dekat luar daripada rumah kita. Lepas tu baru keluar. Ini kadang-kadang untuk masjid banyak sumbangan. Untuk luar negara lebih-lebih lagi. Plastin dan sebagainya. Tapi isteri kat rumah, Allahu Akbar. Ya Allah. Kadang-kadang ayah suka merajuk. Tak ada. Kam-kam. Okey. Ada seorang isteri jumpa saya. Dia kata, Ustazah, saya ni lulusan luar negara. Saya kahwin bersama dengan pasangan suami saya di luar negara. Maknanya, sama-sama belajar di luar negara. Bila balik, suami saya tak bagi saya bekerja. Tak apalah, saya akur Ustazah. Jadi dia bekerja. Dan gaji dia pun banyak lah, tak ada masalah. Dia memang dia belanja untuk keluarga. Tapi memang sangat limited. Just untuk makan, minum, pakai. Rumah. Hal lain, no way. Saya minta kat dia, bang, kalau abang bagi kat saya RM5 je satu hari. Saya boleh guna banyak guna. Sebab saya pergi masjid, Ustazah. Saya pergi surau. Saya nak masuk duit dalam tabung. Tak ada duit kat tangan. Saya tak kerja, Ustazah. Sebab RM5 sehari pun saya minta, dia tak boleh bagi. Janganlah sampai macam tu. Kau nak apa? Makan, aku siap. Pakai kau, aku bagi. Kau nak apa lagi? Yalah abang, saya ni nak derma kat masjid, surau. Kau nak derma kat mana? Aku pergi hantar. Sama macam tu. Saya tak faham kenapa gitu. Tapi kalau isteri yang banyak belanja, macam mana pula Ustazah dah? Jadi tak boleh lah gitu kan. Kena guna sebaik-baiknya lah kita sebagai isteri terhadap harta suami. Jadi dia kata, maknanya RM5 sehari pun dia tak bagi. Bayangkan Ustazah, saya nak pergi kelas, saya tak boleh nak derma di masjid atau surau. Tak apalah, saya kata. Yang balik masalah bila saya balik rumah mak saya, Ustazah. Saya hanya mampu bagi kat mak saya paling banyak kumpul RM20. Saya cakap kat mak saya, mak, ini saja yang saya mampu bagi mak. Saya tak ada duit, mak, saya tak kerja. Sebab suami belanja semua. Maksudnya belanja rumah dia pegang. Nak apa cakap. Jadi memang bab tu tak masalah. Tapi bila duit tak ada duit cash Jadi bagi balik kampung kalau raya-raya Ustazah, saya hanya boleh bagi kat mak saya RM20 saja. Adik-beradik lain pula lah dah lah bagi duit kat mak. Lepas tu belanja makan pagi ni. Berapa ramai? Betul tak Mama Yah? Sekali kita balik kampung kalau raya tak? Allah, kita belanja sekali beli nasi dekat pasar tu. Tak? Nasi belauk, nasi kerabu. 10 bungkus tak cukup. Nasi lemak lagi. Betul tak? Kau saya kata, goodbye kalau suami kedekut. Sedap lah cakap. Tak dapat tu. Kalau dapat hal lagu tu nak buat gana. Nak goodbye ke? Nak. Tapi dia kata, itulah Ustazah. Tapi mak saya faham. Tak apa. Mak faham. Tapi adik-beradik tak faham. Kenapa kau? Kenapa kau tak kerja? Laki kau gaji besar. Kau tak ada duit. Pelik juga dia kata. Jadi adik-beradik ni belanja lah makan hari-hari pagi. Kalau 2 hari balik, 2 hari lah adik-beradik kakak apa beli barang balik nak raya ni. Nak masak apa di rumah. Saya duduk diam je Ustazah. Saya tak cakap apa. Sampai ke Ustazah, dia kata, saya Ustazah begitu sebenarnya. Saya hantar anak saya ke sekolah. Jadi dia isi, minyak isi, tak ada masalah. Kereta dia bagi saya pakai. Bila saya nak hantar anak kat sekolah, saya kata kat anak saya, Long, bagi duit kat mak sikit. Mak nak beli baju jambu potong. Punya teringin nak makan baju jambu potong dengan kepuk lekor duk jual depan sekolah budak-budak tu. Anak dia bagilah kat dia. Bagi RM2. Duit belanja sekolah anak dia bagi. Tak ada masalah. Tapi untuk saya dia tak bagi Ustazah. Allahu Akbar. Macam itulah. Saya merenung. Kok. Betul tak? Rasa kita tak pernah sabar lah. Kalau RM5 sehari pun tak boleh bagi kan. Sebab, yalah, kalau kata orang minta derma depan rumah. Takkan nak halau. Tak ada duit. Betul kan? Jadi sebagai seorang suami, jangan kedekut. Allah jadikan sebenarnya suami ni boros. Orang perempuan yang kedekut. Kalau orang perempuan boros, masalah. Habis benda dia beli balik kat rumah. Betul tak, Mek? Kemarujan. Jadi gitulah keadaan saya. Masih terbayang lagi wajah yang cerita kat saya tu orangnya comel sangat. Muslim-muslimat semua. Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang saya menyesal pun ada Ustazah. Dah lah, tak usah fikirlah. Asalkan dia memang dari segi hak lain, Masya Allah.
Tapi duit belanja tak ada. Tu masalah. Jadi hak problem ketika gitulah. Terasa nak minum, nak beli kepuk leko kan. Bila saya balik cerita kat dia, bang, tadi Alung bagi duit RM1 nak beli jamu potong. Kau nak apa? Kau cakap je aku pergi beli. Saya pun tak tahu. Mama kata, yang dah merasa je yang tahu. Okey. Maknanya, kasih kata, alhamdulillah suami bagi tiap-tiap bulan. Walaupun tak banyak. Orang perempuan memang dia kena kedekut. Dia tak boleh borong. Kalau dia borong habis duit suami tu. Betul tak? Tapi janganlah kedekut sangat. Suami memang Allah bagi kat dia. Tangan dia tidak genggam. Sebab dia yang orang yang membelanjakan. Kalau dia kedekut, mati lapar anak-anak dia, betul tak? Itulah Okey, Eda kata bahaya juga jika isteri boros. Betul. Jadi adalah baik-baik buruk. Tapi maknanya janganlah sampai terlampau. Tak bagi tu soal tak percaya ke? Soal apa ke? Wallahualam, muslimat semua Okey. Ada sikit kita ambil masa lagi, masa kecemasan Okey. Daripada Zainab binti Ummu Salamah bahawa Ummu Salamah berkata, Ibu pernah bertanya, wahai Rasulullah, adakah saya akan dapat pahala jika saya menafkahkan harta untuk anak-anak Abu Salamah padahal mereka memang anak-anak saya? Gitulah Jadi mak isteri kepada Abu Salamah ni tanya, kalau dia bagi untuk anak-anak pada tu anak saya, dapat pahala? Dapat. Lalu baginda bersabda, nafkahkanlah mereka. Awak tetap dapat pahala atas segala yang awak nafkahkan untuk mereka. Hadis ini adalah riwayat Al-Bukhari. Mana asal kita guna, dia keluar saja daripada kita, maka insya-Allah disusuli dengan keikhlasan, insya-Allah Allah beri ganjaran 1/10. 1/10. Kalau 2, 20. Kalau 10, 100. Memang ini tiap hari offer daripada Allah SWT. Tak ada kira masa. Kalau masa tu lain pula. Kalau pagi sebelum subuh, lepas subuh, itu lain. Kalau bulan Ramadan lain. Bulan Muharram, masya-Allah. Kita ada berapa hari lagi bulan Muharram ni? Dan mana habis dah? Esok ada lagi sehari untuk kita berpuasa sunat bulan Muharram. Sebab kita beroleh ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada tu Selasa ada lagi dah. Hari ni ada berapa? 26, 27, 28. Ada 3 hari lagi bulan Muharram. Ambil lah. Kita pun tak tahu sama ada bulan Muharram ini sampai lagi tak kita kepada bulan Muharram ini. Untuk tahun depan lagi. Untuk tahun depan Muslim-muslimat semua. Okey. Daripada Zainab binti Abu Salamah bahawa Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah, adakah saya mendapat pahala jika saya menanggung nafkah anak Abu Salamah? Saya tidak boleh membiarkan mereka jadi begini dan begini. Mereka anak-anak saya. Baginda menjawab, ya, awak akan mendapatkan pahala atas apa sahaja yang awak nafkahkan untuk mereka. Okey. Seterusnya, hadis yang ketiga, Wahab bin Kaisan mendengar Umar bin Abu Salamah berkata, aku masih kanak-kanak ketika di bawah peliharaan Rasulullah. Ini anak Ummu Salamah, anak Ummu Salamah, sebab dia kahwin dengan Rasulullah tu, dia ada anak. Ketika itu tanganku suka meraba-raba di pinggang. Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, wahai anak, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah makanan yang dekat-dekat dulu. Sejak saat itu begitulah cara makanku. Riwayat Al-Bukhari. Maknanya Rasulullah juga menjaga anak-anak tiri dia. Catatan di sini, Nabi ada 4 orang anak tiri daripada Sayyidatina Ummu Salamah, Umar, Muhammad, Zainab dan Durrah. Itu adalah nama anak-anak tiri Rasulullah SAW daripada Ummu Salamah. Masya Allah, tabarakallah. Maknanya sangat hebatlah Rasulullah SAW ini. Maknanya untuk anak dia confirm. Untuk anak tiri dia menyediakan juga walaupun dalam keadaan yang memang Rasulullah hidup dalam keadaan yang miskin. Bukan dia tak boleh kaya, tapi dia tak nak kaya. Okey, muslimin-muslimat semua, nampaknya kita nak ambil satu lagi tu panjang sangat. Kalung Aisyah hilang, Nabi cari. Inilah yang kita sendiri pun tercari-cari ambil kat mana cerita yang kita duk dengar ustaz-ustaz dia bawa kan. Kita
kalung Aisyah hilang. Kita pakat-pakat cari, ya. Di situ banyak juga pengajaran buat kita. Jangan mudah marahlah kalau hilang barang, isteri hilang barang ke, suami hilang barang ke. Pagi nak pergi kerja hilang apa? Suri kereta. Hilang handphone. Lepas baru jalan balik, tinggal handphone. Awak ni sentiasa tinggal handphone. Ada. Kata suami, aku tak suruh cakap apa, aku nak handphone aku aja. Ada. Betul tak? Biarlah, nak ambil aja. Abang letak kat mana? Abang ambil. Dia tertinggal, betul tak? Apa orang tua ni nyanyuk aja. Tinggal handphone, tinggal itu, tinggal ini, tinggal dompet duit dia tu. Nak makan apa nanti? Macam itulah muslimat kita hidup suami isteri. Kadang kita pun pelupa juga, betul tak? Jadi sama-sama lah kita. Tak boleh nak kata macam tu ya, muslimat semua. InsyaAllah minggu depan kita akan bersambung dengan hadis yang begitu panjang dan banyak, insyaAllah banyak beri manfaat pada kita semua. Okey, muslimat semua, terima kasih banyak-banyak atas keberadaan anda dalam kuliah saya setiap hari. Terima kasih Daun Keladi. Terima kasih khususnya kepada pihak penganjur kuliah kita pada pagi ini, iaitu Surau Kerja Raya. Antaranya Mek ada, Hajah Junaidah pun ada, Cik Murtaza pun ada. Terima kasih Daun Keladi. Jangan serik bagi ruang kepada kami. Dan kita mendoakan mudah-mudahan orang di sana semuanya diberi rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Itu juga buat kita semua, insya-Allah. Semoga kita sentiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf sekiranya ada salah silap dan insya-Allah kita bertemu lagi jam 10 pagi besok. Jangan lupa ya, insya-Allah. Okey, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.